Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad. Hari ni hari guru Mak Ya, hari guru. So Mak ada dapat ucapan apa-apa ke? Itulah Mak buka WhatsApp pagi tadi terkejut Mak. Mak punya penulis antologi Mak ucapkan selamat hari guru kepada Mak. Punya Mak guru penulisan. Baru tahu Ya Allah, rasa terharu sangat kan. Sebab yalah ini tahun yang pertama kan Mak mengendali menjadi penyelenggara antologi ni. Dan terima pula ucapan selamat hari guru daripada penulis ni. Sebenarnya kalau Mak dulu memang bercita-cita nak jadi guru. Long time ago lah. Mana dalam borang ke apa ke Mak punya pilihan pertama itu nak jadi cikgu. Tapi ialah rezeki kan, tak ada punya Allah Taala tu dah atur perjalanan hidup kita tu kan. Mak jadi wartawan, tapi wartawan pun macam cikgu juga kan. Kemudian buat majalah kan, kita sebarkan ilmu. Dan akhirnya jadi penyelenggara antologi. Ramai pula anak murid Yelah kalau satu tu 30 orang kan, Mak ada 5 lah kan. So 150 tu bukan guru Mak, tu lecturer kalau 150. Jadi terharu lah, rasa terharu. Terima kasih banyak-banyak lah kepada yang beri ucapan selamat kepada Cikgu Hajar Rahmah ni. So bila kita cerita pasal penulisan ni kan, and then bila kita kata pasal hari guru, kita sebagai guru kita mendidik lah. Okay? Jadi sebagai penulis pun kita punya tugas sebenarnya ialah memang mendidik. Melalui penulisan lah merupakan dakwah kita. Cuma orang tak panggil kita ustazah je lah kan. Sedangkan orang panggil cikgu penulis ni kan. Sedangkan penulis ni ialah dakwah kecil kita kan melalui penulisan lah. Tu sebab kita tulis, apabila kita menulis, kita menulis yang baik-baik. Ni baik-baik sebab ia satu dakwah kecil kan yang kita boleh contribute lah kepada masyarakat especially dalam Facebook kan banyak dia punya dia punya pembaca dia kan. So Mak, bila kita jadi penulis ni perlu ke kita menulis tu disebabkan syarikat penerbitan, disebabkan oleh pembaca? Sebab Muni rasa kita memang selalu bila dalam bengkel kita cakap okey, kita tulis, kita kena tahu siapa sasaran kita kan, siapa sasaran pembaca, siapa kita punya penerbit supaya kita tahu house style dia. So katalah Mak kan, kita ni penulis baru, kita ni tak ada pembaca, tak ada follower, tak ada penerbit pun kenal kita kan. So adakah kita tak perlu menulis? Macam mana? Macam dulu kan Mak buat majalah Hibu. Orang pun mana kenal Mak kan. Masa tu Facebook tak ada, apa semua tak ada kan. Tapi demi orang kata kita punya komitmen sebagai penulis, dan kita rasa ini fardu kifayah kan. Sebab pada waktu itu belum ada lagi buku mengenai kewibapaan kan. So Mak ke depan lah. Mak ke depan dan terbitkan majalah Hibu. Dan bermodal sendirilah. Kalau jadi penerbit tu bermodal sendirilah. Ini maknanya ini satu tanggungjawab kita lah. Kalau Allah Ta'ala bagi kita bakat menulis kan, bakat dalam pengurusan ni, kita kena laksanakan tanggungjawab tu. Begitu juga kalau kita sekarang ni kita ada bakat dalam bidang penulisan, so kita kena terus menulis walaupun kata sekarang ni dia punya pasaran buku tu agak merosot kan, agak orang kata merudum lah sekarang ni katanya kan. Terang-terang lah Mak. Memang Mak pun merudum kan. Mak pun tak tahu sebab Mak dah lama tak keluar pergi pergi tinjau-tinjau kedai buku. Mak tak tahu sejauh mana dia punya. Tapi kata-katalah dengan orang kata memang buku merudum. Kalau zaman sekarang jual buah pun mungkin harum manis je yang laku kot. Tapi jual manggis, tengoklah dia kadang-kadang benda ni bermusim kan. Jadi itulah macam penulisan pun macam tu juga. Maksudnya kalau kita menulis kan tak ada siapa nak terbit kita. Macam Mak pun banyak. Mak punya manuskrip Mak ada 3-4 ada manuskrip Mak kan. Tapi Mak simpan je lah. Mungkin satu hari nanti orang minta kan.
orang minta nak terbit, tanya Kak Ramah ada tak manuskrip? Dah, kita dah ada, dah ready kan. Ataupun satu hari entah mak ada modal nak terbit sendiri, okey mak terbitkan kan. Entah kita tak tahu rezeki akan datang macam mana. Sekarang ni kita jangan putus asa dan jangan tak ada penerbit kita pun tak menulis kan. So kita kena terus menulis. Sebab menulis ni dia bukan boleh siap satu hari. Betul kan? Kak Long dulu menulis buku Naif tu berapa lama? Tu Naif tu manuskrip dia simpan 20 tahun tu. Lama kan? Tapi syukur siapa kawan Kak Long kan, yang penerbitnya tu bila dia minta manuskrip, Kak Long dah ada manuskrip dia kan. Dia kebetulan je. Sebab itulah saya selalu fikir, sebab rezeki ni bila ada dia ada kan. Cuma Muni dulu masa sekolah dia ada satu bab, Muni ingat lagi, what is lucky. Lucky tu bertuah, nasib baik tu apa. So dia punya definition lucky ialah bila kita merebut pada masa yang tepat, di tempat yang tepat, dengan produk yang tepat. Jadi lucky ni bukanlah macam tiba-tiba macam menang loteri. Menang loteri pun dia kena pergi kedai gores kan. So Muni selalu fikir macam tu lah. Muni ready kan je. Ready je. Just kalau apa-apa kan ada kan. Macam tu juga dalam penulisan ni. Apa yang kita nak tulis, kita tulis saja. Kita tulis, kata kita nak buat buku mengenai dengan parenting atau pendidikan kan. So jangan fikirlah siapa nak terbit buku aku ni, siapa nak baca nak baca. Memang of course lah, kalau pendidikan tu kita ada juga target group kita siapa kan. Tapi kita jangan fikir siapa penerbit kita, siapa yang nak terbit buku kita. Kita buat aja. Dan kita macam mak ingat, macam kita depositkan benda di kita, deposit lah, kita simpankan dalam satu, kita kata bank buku lah. So bank ataupun bank manuskrip kan. Berapa manuskrip yang kita ada, kita simpan. Apabila diperlukan, kita dah ada manuskrip dia. Cuma sekarang ni Muni rasa sebab kita ada media sosial kan. Jadi kita tak perlu simpan. Sebab tadi kita kata kita menulis ni sebab kita ada benda nak kongsi kan. Macam saya dulu buat buku Bujang Okey. Lagilah tak ada siapa kenal Mimi Saleh 16 tahun yang lalu kan. Tulis je sebab saya ada sesuatu nak kongsi dengan orang bujang yang lain. Alhamdulillah dapat dana penulis yang Bujang Okey yang kedua saya dapat. Tapi the point is, masa tu memang Muni fikir ada rezeki ada kan. Lepas tu kita sebagai penulis sekarang katakan, kita harus melihat penulisan tu bukan sebagai macam macam tadi mak kata simpan kan. Tapi sekarang kita boleh share dekat media sosial, konten. Sebab sekarang ni kita harus lihat tulisan bukan sekadar teks. Dia boleh ia sebenarnya ialah konten. Yang membezakan ialah medium So dulu kita tulis dalam buku. So macam mak buat pitching kan. Pitching tu apa? Mungkin orang nak tahu pitching tu apa. Pitching ni saringan idea untuk program-program stesen TV lah yang mak masuk untuk RTM saja kan. Dan it's true. Jadi kita ada idea, kita buat presentation lah kepada stesen ni. Jadi mak pun sebelum, pasal dia datang setahun dalam 2 kali macam tu lah. Awal tahun dan akhir tahun kan, dalam bulan 7, bulan 8 dia akan keluar lagi pengumuman dia kan. Dia kalau pada waktu itu kita baru nak tercari, nak apa semua, mungkin kita tak sempat kalau kita nak buat 45 proposal kan. So macam sekarang pun mak dah siap lah. Dah kita ingat ada idea apa, dah kita buat proposal dia kan. Jadi standby je. Nanti bila keluar dia punya pitching dia, nanti dia punya apa keperluan dia, nanti kita just rewrite sikit je lah. Rewrite sikit, kita nak match kan dengan keperluan dia. Sama juga macam kita tulis manuskrip ni, bila kata kita penerbit nak akan kita punya buku, kemudian dia bagi satu tema, dia kita adjust lah. Tulisan tu kita adjust sikit kan, sesuai dengan kehendak dia. Sebab kalau penerbit ni dia dah ada idea dia kan, dia nak yang macam mana kan. Jadi kita masa kita tulis tu, kita pun tak tahu kan. So kita kena rewrite sikit lah untuk sesuaikan dengan in-house dia lah. In-house so maksudnya yang fasa menulis
tu, kita menulis je. Bila kita jumpa penerbit ataupun kita sendiri nak terbitkan, nak suar terbit, baru kita sunting. Itu fasa lain lah. Maknanya yang mula-mula menulis tu, kita sebagai penulis memang harus berkongsi. Berkongsi dari segi tulisan ataupun macam sekarang dari segi konten. Macam kita sekarang ni sebab kita tak ada modal nak keluar buku sendiri kan, kita buat antologi kan, dengan kawan-kawan antologi, yang lain. Antologi tu antaranya untuk membantu penulis melahirkan karya mereka dalam bentuk buku. Kalau untuk single, untuk solo punya penerbit tu agak mahal kan. Kalau ada modal okey, boleh terbit kan. Tapi kalau tak ada modal kan, macam Mak punya antologi ni RM300 je, dapat 15 buah buku kan. Jadi sekurang-kurangnya mereka ada 15 buah buku, dan mereka bolehlah jual ke. Kalau macam warkah untuk membonda tu, ramai kalau ada yang ambil sampai 100. Mak pun tanya jual pada siapa, laku dia kata. Jadi dia penulis ni dia dah ada dia punya peminat dia kan. Yang dah ada peminat lah. So yang tak ada peminat, maknanya dia boleh simpan je untuk maknanya dia dah achieve something lah dalam hidup dia. Tapi itulah, dia kadang-kadang dia jadi macam ni lah, macam celebrity chef So untuk menjadi seorang chef, dia kena lalui beberapa proses kan, kena lalu jadi sous chef kan, macam-macam jenis lah peringkat dia kan. Tapi sekarang dah ramai celebrity chef. Okay? Jadi ada orang pertikai kan bahawa celebrity chef bukan chef. Okay? Maknanya dia tak ada certification tu lah, tapi dia passionate mengenai masakan. Okay. So Muni rasa sama juga macam penulis. Ada ramai yang pertikai kan, dia ni penulis sastra, penulis fiksyen, penulis non-fiksyen, penulis cerpen, penyajak kan. Tapi bagi saya secara peribadi lah, sebab selagi ia konten, saya masih melihat dia orang seni yang menghasilkan karya lah. Jadi bagi saya anggap sama. Maknanya Muni anggap sama, sebab selagi ia bahan seni yang menjadi konten, dia boleh dikongsi, dia boleh dijual beli so macam pendapat Mak lah dari segi macam buku macam ni tadi Mak cerita pasal pitching kan. Okay, selain daripada konten menjadi pitching, apa lagi yang Mak buat dengan Mak punya karya? Mak buat apa sekarang? Masa dulu Mak ada syarikat sendiri, Mak terbit lah. Mak terbit sendiri Mak punya buku kan. Kemudian sekarang ni Mak usahakan itulah untuk buat antologi lah. Maknanya Mak ada idea kan. Mak ada idea, Mak kongsi dengan penulis lah. Kongsi dan lihat apa dia orang punya idea dia kan. Dan Mak suka macam ni. Macam penulis tu, apabila dia menulis dan Mak bagi tema kepada dia, supaya dia ada message nak sampaikan kepada masyarakat lah. Jadi bukan simply tulis kata kisah hidup kan. Okey, kita cerita pengalaman hidup kita. Bukan kita kronologi dia kita tulis tu. Kita yang pentingnya kita nak sampaikan mesej dia. Betul. Melalui pengalaman tu apa mesej dia. Betul. Muni tak ingat lah siapa yang ada pernah ungkap lah. Dia kata karya ni akan hidup lebih lama daripada jangka hayat kita. Mak pun pernah dengar tu. Saya tak ingat siapa yang cakap, di mana saya baca lah. Tapi memang kita punya karya akan hidup lebih lama daripada jangka hayat kita kan. Kita boleh lihat lah nama-nama yang terkenal kan, yang dah dia dah meninggal lama tapi karyanya masih ada. Sehingga sekarang kan. Masih dibeli kan. Jadi saya selalu fikir macam tu lah. Jadi itu sebab memang macam Mak cakap tadi, kita tulis yang baik-baik. Walaupun kita tulis macam kita dalam orang Facebook, kalau kita tulis dalam Facebook pun kita tulis yang baik-baik. Satu kalau kan Mak ingat, Mak nak cerita jugalah, kawan Facebook Mak ni ramai juga yang dah meninggal kan. Mak selalu apabila dia meninggal je, Mak tengok ke Facebook dia, apa dia punya catatan terakhir dia dalam Facebook dia kan. Mak baca balik semula kan. Maknanya itu dah kekal dekat lo. Apa yang dia tulis dalam Facebook tu sudah kekal sebagai peninggalan dia lah. Jadi walaupun kita tak tahu bila kita nak mati kan, so kita kena tulis yang baik-baik. Mungkin hari ni ke besok ke kita mati kan, kita meninggal dunia. Dan katakan kita tulis dalam Facebook, kita bergaduh kan Kak Long. Kita bergaduh dalam Facebook tu, kita mengatur orang ke apa ke, tiba-tiba esok kita mati.
Mak memang cari siapa yang mak tahu kenal yang meninggal, tu mak tengok Facebook dia, apa tak akhir catatan dia. Tapi Muni rasa itulah bila kita sekarang dalam dunia media sosial kan, sebab orang mengejar likes kadang-kadang kan, jadi semakin pedas tulisan tu makin ramai likes kan, makin dia berbunyi lantang dalam ni kan. Jadi ini Muni rasa pendirian individu lah, untuk yalah, kita boleh cakap secara peribadi, ini kita punya perjuangan. Kita mahu menulis yang baik-baik saja sebab kita memikirkan hari tua kita dan bila kita tak ada. Bila saya tak ada kan, orang baca tulisan so tu. saya nak bila saya tak ada, bila orang jumpa buku bujang okey, orang tahu saya bercakap mengenai cara hidup cemerlang untuk orang bujang. Bila orang baca Naif, orang nampak apa. Bila orang baca Rakyat Setereng lawan Gawat, saya cerita apa. Jadi bagi Muni lah, ini secara peribadi saya sebagai penulis. Jadi kalau katalah yang saya nak tulis ni tak ada siapa nak terbitkan kan, macam Mak Jenis Soja Savan lah, macam Mak Jenis Soja Savan, saya nak mengubah konotasi Mak Jenin tu kan, saya cetak, saya buat sendiri. Walaupun semua orang macam saya gunalah perkataan ni, mempelekehkan saya cuba menaikkan Mak Jenin kan. Apa yang saya buat sekarang ni pun orang tak faham. Saya rasa sebab saya ada benda yang saya nak itu yang kata, kalau penulis ni dia mesti ada satu perjuangan dia. Ada kita ialah kalau mungkin setengah orang tak faham lah perjuangan macam mana kan. Mungkin setengah orang tak faham orang lah. selalu nampak kita buat kerja gila tau Mak. Tapi ini perjuangan kan. Maknanya kalau mak dulu kan, mak nak share ilmu. Masa mak mula menulis dulu, mak nak share ilmu, supaya orang dapat ilmu ni. Dapat ilmu ni kadang-kadang dia tak sempat nak baca di mana-mana kan. Okey, mak bagi ilmu ni dalam 1-2 paragraf kan, orang ni dah faham kan apa benda yang kita nak sampaikan. Ini apa ni, sebagai seorang penulis, kita tak sepatutnya rasa malu lah. Sebab kalau penulis ni dia mesti macam lebih sikit daripada orang lain lah. Sebab dia kena suara dia kena beritahu apa yang dia nak kongsi. Betul? Dia ada ilmu lain sikit daripada orang lain kan. Dia share je lah. Jadi kita tak perlu rasa malu lah. Macam mak pun, mak rasa mak confident ni nak cerita apa kan. Tapi bila kita cerita tu kita ada ilmu lah. Bukan kita bukan sekadar cerita je. Dan kalau lagi satu, menulis ni, sejak mak buat Bingkil Jom Tulis Buku dan buat antologi ni, mak dapati ada yang penulis ni kalau dia menulis tu kerana dia hobi. Dia suka. Dia suka. Dia suka menulis. Dan menulis ni menjadi sebahagian daripada rutin. Rutin, memang serius. Dia buat kerja menulis tu memang sesuatu yang serius, bukan dia main-main. Tapi dia hobi saja. Dan dia ikuti mak punya kelas ni sebab dia nak tahu bagaimana sebenarnya nak terbit buku, nak buat buku tu sebenarnya macam mana, rupa buku tu sebenarnya macam mana kan. Itu pun dia tak tahu. Tapi dia datang kelas, dia nak belajar kan. Ada orang sampai peringkat macam ni lah. Dan bukan 1-2, mak rasa ramai yang karya-karya mereka ni mereka compilekan dan simpan. Menjadi orang buat sajak, tulis sajak banyak kan, dan simpan. So memang dia ada banyak kategori penulis lah. Yang menulis kerana dia memang suka menulis, dan dia simpan je untuk kepuasan hati sendiri. Sebab dia nak meluahkan sesuatu. Dia nak itu maknanya dia bukan kongsi. Dia hanya nak luah. Dia nak arkibkan. Sebab dia banyak pengalaman kan. Ini contohnya mak punya penulis tu, Encik Rosli lah, Encik Rosli Bersapa. Harap dia dengar lah kita punya program. Memang selalu puji dia sebab dia dah tulis 16 buah buku dan dalam bahasa Inggeris, dan mak dah baca buku dia kan. Ada 2-3 buah mak baca. Memang superb lah. Memang apa yang mak nak, ada mesej dia, ada cerita dia, ada dari segi bahasa, fakta. Tapi memang menepati
cita rasa mak sebagai seorang penulis kan. Dan mak baca buku dia dengan ada humornya kan. Tapi dia bukan penulis, dia hanya hobi saja. Dan mak tanya dia kenapa dia tulis. Dia kata ni dia nak dokumen kan. Dan bila dia dah siap manuskrip tu, dia buat buku. Kemudian dia print. Dia print satu naskah atau 2 naskah saja. Dan kemudian dia letak kat kabinet dalam perpustakaan dia dan dia suka tengok lah. Kepuasan sendirilah kan. Jadi itu sebab bila kita cerita pasal, kita bila bercakap mengenai penulis dan penulisan, dia banyak kategori penulis ni kan. Jadi macam dari segi kita, macam kami memang menulis sebab kita nak berkongsi. Macam kami sekarang ni buat Sembang M&M pun ialah konten untuk kami berkongsi. Nak tulis buku, nak cetak buku kena keluar modal kan. Tapi bila kita buat video macam ni, kita bagi secara gratis sajalah kan. Info lah. Cuma kalau suka like kan, kongsi dengan kawan-kawan. Tapi maknanya di sini macam apa, bila kita cerita pasal Encik Rosli tadi kan, so kita tahu tadi macam kita memang menulis kerana nak berkongsi. Okay? Yang kedua macam Encik Rosli tadi, dia menulis kerana memang dia suka menulis dan untuk kepuasan dia. Jadi dia simpan. Jadi ada juga yang menulis tu untuk glamour. Fine, itu memang cara dia kan. Memang dia tulis tu sebab dia nak menjadi business card. Betul? Sebab dulu masa saya buat majalah majalah, orang lain kasih business card yang kecil tu saya kasih majalah. Siap saya kata ini majalah saya So, dan juga ada juga orang Kak Long yang masuk dia menulis untuk masuk sayembara. Ada kan? Hanya untuk sayembara saja. It's okay. Maknanya dia ada purpose lah. Dia menulis tu ada purpose dia kan. Cuma bila tadi persoalan kita tadi daripada awal untuk hari ini kita nak sembang, adakah bila kita menulis ni kerana apa? Jadi ini sebenarnya persoalan yang perlu kita sendiri jawab. Bukan saya jawab, bukan mak jawab. So kami memang tahu kenapa kami menulis. Kami menulis untuk berkongsi. Tapi orang di luar sana, adakah kawan-kawan sekalian menulis kerana pembaca, menulis kerana penerbit, dan sebab-sebab yang lain lah. Jadi ini kena jawab sendirilah benda ni. Jadi macam bagi sesiapa yang menulis kerana ingin berkongsi, kan, kita harus lihat penulisan tu sebagai konten. Kan, maknanya bukan sekadar teks sahaja, sebagai konten. Jadi jika katakanlah maklumat tu bagus, menarik, boleh kongsi dengan secara media sosial ni lah. Jadi mungkin Mak dalam seminit lagi lah sebelum kita nak tamatkan. Mak ada apa-apa lagi nak tambah ke? Sebagai penulis, dia mesti menulis. Sama juga kalau orang tu nak jadi penyanyi, dia mesti menyanyi kan. Jadi kalau kata kita ni penulis, so kita kena menulis lah. Walaupun kata sekarang ni tak ada penerbit ke, tak ada, kita tak tahu nak buat apa dengan karya kita tulis saja. Dan kita tulis saja, kita simpan. InsyaAllah sampai satu masa nanti karya kita, manuskrip kita akan diperlukan. Dan kita tulis, kita bind cantik-cantik. Bind cantik-cantik dan kita simpan. Mak pun ada beberapa ni lah manuskrip yang dah siap, dan mak simpan je lah. Jadi kalau entah ada rezeki nanti kan, kita boleh print lah. Betul lah. Saya selalu melihat industri dan juga media melalui evolusi. Evolusi media ni, dia sekarang ni diorang kata dah evolusi ke-8, iaitu AR, augmented reality. Itu hanya medium sahaja. Daripada awal sehingga sekarang, konten masih konten. Maknanya dia hanya bertukar medium. Radio, TV, surat khabar, bahan bercetak. So buku adalah bahan bercetak. Sekarang dah ada media sosial, dah ada, sekarang dah video, macam sekarang ni kita ada video. Ini semua konten. Jadi sebagai seorang penulis, kita harus melihat dan mengambil peluang evolusi ini, evolusi media ni, di mana kita boleh letak kita punya penulisan ni, apa yang kita nak kongsi ni. Jadi lihat evolusi yang berlaku lah. Jadi jangan macam mengeluh. Sekarang ni kemudahan sangat senang, sangat senang. Kalau zaman mak pakai typewriter pun susah juga. Berbanding zaman dulu lagi lah pula, tulis atas kulit kayu lah, tulis atas daun lah kan. Punyalah susah kan mak baca kan. Jadi
orang tu pun menulis. So kita dengan segala kemudahan, kenapa kita tak menulis kan? Kita fikir itu pun dah cukup kan. Jadi itulah di akhir kata saya harap kawan-kawan di luar sana tidak melihat suasana tahun 2020 ini sebagai penghalang untuk menulis Teruskan menulis, melihat peluang apa yang ada di luar sana Jadi dengar-dengar, lihat-lihat Jadi apa yang kita boleh berkongsi, kita kongsi apa yang kita boleh jual juga kita jual Jadi jika suka video ini boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain, dan jika ada sebarang komen ataupun cadangan boleh letak di bahagian komen dan cadangan. Jadi sehingga di lain masa, saya Mimi Saleh dan Mak Rahmah Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.